telah pun bersedia. Tiupan whistle pun telah dibunyikan oleh Muhammad Almi Abdullah, pengadil pada pagi ini. Namun masih lagi sukar untuk mereka melakukan hantaran-hantaran ke hadapan. Dan apa yang pasti ketika ini, ramai ibu bapa dari kedua-dua pasukan ini memberi sokongan kepada mereka. Dan kita boleh dengar setiap sorokan apabila anak-anak mereka melakukan gerakan. Kita kembali memberi tumpuan kepada serangan Evergrande di sebelah kiri pintu gol Hong Kong. Dan sepakan Fong Chun Kit, Chun Jedin jaya menangi. Permainan melalui percubaan dilakukan, namun ada halangan di situ. Masih lagi pergelutan berlaku. Dan sepakan percuma diberikan. Yang bermain sebagai center back mempunyai ketinggian dan juga bacaan permainan yang baik. Evergrande pula menguasai di bahagian hadapan. Mampukah mereka lakukan satu? Dan percubaan cuba dilakukan namun halangan. Bagaimana arahan-arahan yang diberikan oleh jurulatih mereka supaya mereka mengekalkan shape. Dan kini Evergrande yang banyak menguasai permainan melalui hantaran-hantaran pendek dan ke dalam, tepat kepada penjaga gol Hong Kong. Ada kawalan yang baik, dia beri tekanan di situ. Hong Kong memulakan gerakan. Horex mampukah melakukan satu? Hantaran lintang cuba dilakukan namun menjadi dihalang. Masih lagi dalam kawalan oleh penyerang mereka, Bowen. Namun tidak dapat menembusi pertahanan tengah Hong Kong yang diketuai oleh Chun Kit. Masih lagi Bowen melepaskan rembatan namun tepat ke arah hantaran ke depan. Sentuhan baik, turning berjaya dilakukan, menyek ruang namun agak sedikit gopoh. Dan clearance berlaku di situ. Kini kembali kepada Evergrande. Wang Siu berjaya melepasi halangan, menyek ruang, mampukah melakukan sesuatu zoom. Cuba melepaskan rembatan namun berjaya dihalang. Dan kini kembali diatur oleh, agak tertekan ketika ini pemain-pemain Hong Kong. Namun mereka terus memberikan saingan. Tetapi kini dikuasai semula. Rembatan berjaya dilakukan namun dihalang di situ oleh pemain pertahanan Hong Kong. Agak begitu selesa pemain-pemain Evergrande ini dengan nanti pada jam 10 pagi. Dan kini pada jam 8 perlawanan menjadi tumpuan di Padang 9 membabitkan pasukan Evergrande dan juga dilakukan penyudah yang baik. Percubaan dilakukan namun agak Wang Sean untuk melakukan sesuatu. Wang Sean cuba menangin bola. Percubaan dilakukan dan tepat ke arah penjaga kan. Evergrande pula mereka tewas kepada KKS Leach Poznan. Ini kembali Evergrande namun tidak berjaya pada pasukan Evergrande yang memulakan gerakan. Namun berjaya dipintas, tidak bagaimana. Serangan balas cuba dilakukan, rembatan jauh dilakukan namun tidak tepat. Masih lagi dalam permainan dan penguasaan Evergrande. Kerutan berlaku di situ, berjaya dimenangi oleh pemain Hong Kong. Ada bijak menggunakan fizikalnya, namun dekat
terlepas apabila hantaran ke belakang dilakukan. Dan kini masih lagi Hong Kong dan akhirnya yang menariknya kedua-dua pasukan ini sentiasa aktif pemain-pemain mereka untuk menonjolkan diri bagi melakukan gerakan-gerakan. Bagaimana larian pantas daripada Jun Wei. Cuba memasuki kuasa mati. Mampu melepaskan sesuatu namun tidak. Masih lagi teragak-agak untuk melepaskan rembatan. Namun dengan mudah halangan berjaya dilakukan oleh dengan baik. Sentiasa bergerak menunjukkan passing lain untuk mengekalkan shape mereka. Itu menunjukkan mereka begitu memahami dengan strategi dan mengawal tempo permainan. Dan perlu mengekalkan konsentrasi mereka. Tidak boleh melakukan kesilapan di saat-saat akhir. Dan ini kemungkinan serangan yang terakhir yang akan dilakukan oleh Evergrande. Lihat bagaimana build up attack yang mereka lakukan. Zhong Feng tidak punya ruang untuk melakukan hantaran ke hadapan. Yu Tong John Wei punya ruang. Apakah hantaran lintang menjadi dilakukan di bahagian post, namun clearance yang agak kurang baik. Namun dan itu dia whistle penamat dibunyikan oleh Muhammad Almi Abdullah, menandakan tamatnya separuh masa pertama. Keputusan masih kekal 0-0 untuk Evergrande dan juga Hong Kong. Kita berehat seketika. Okey, kita kembali di padang 9. Masih lagi kedudukan 0-0. Tiupan whistle separuh masa kedua. Hong Kong mulakan gerakan. Jaya disekat. Percubaan dilakukan namun tepat kedakapan. Permainan ataupun gerakan-gerakannya agresif. Inilah pemain yang perlu diberikan perhatian dengan skill individu yang baik, iaitu Rong Yun. Hantaran ke bahagian luar, peluang dimiliki. Itulah dia jaringan pertama berjaya dilakukan oleh pemain berjersey nombor 10, iaitu Ki Bo Win, penyerang utama Evergrande, apabila mendapat hantaran yang baik dari pemain midfield mereka. Bagaimana tekanan awal diberikan. Bagaimana berjaya dimenangi oleh pemain berjersey nombor 9. Dan inilah peluang terbaiknya. Lihat bagaimana dengan mudahnya Li Hongji apabila Lau Mat Yin Fung, penjaga gol pasukan Hong Kong, melakukan kesilapan. Dan dia memudah percubaan berbahaya yang dilakukan oleh pemain hadapan Hong Kong. Bagaimana kelajuan yang dimiliki oleh Chong. Pertama yang baik masuk ke dalam dengan klik kitchen cuba dilakukan, namun sentuhan kedua pantasnya pemain Evergrande kembali ke kuasa mereka. Peluang dimiliki namun ada Hong Kong kembali mengatur serangan. Bagaimana larian pantas daripada pemain penyerang Hong Kong, mampukah mereka melakukan satu. Dan itu dia jaringan pertama yang berjaya dilakukan oleh pemain berjersey nombor 15 Lam Yat Sin apabila bijak membuka larian dan memperdayakan pertahanan pasukan Evergrande.
Ini kembali serangan bala dilakukan oleh Evergrande. Larian yang baik daripada Hong Jin. Percubaan yang menarik dan akhirnya jaringan ketiga berjaya dilakukan, dan jaringan yang kedua oleh Lee Hong Ji, pemain berjersey nombor 9. Tung ini kejohanan Sumpah Mok akan berlangsung dari 10 hingga 14 Oktober, dan ini merupakan hari yang ketiga kejohanan dilangsungkan NFDPC. Sementara di Padang 8 membabitkan Jodra Tazim menentang NFDPD. Masih lagi pergelutan berlaku di dalam kawasan penalti. Pasukan Hong Kong terselamat seketika, dapat memainkan peranan dengan baik sebagaimana Hugh Tong mengawal pertahanan mereka dengan begitu tenang. Larian baik oleh Sean. Mampukah Sean melakukan sesuatu? Peluang dimiliki, dan inilah dia saat-saat yang dinantikan, namun tidak berjaya dilakukan sesuatu di situ. Berjaya dikeluarkan oleh pertahanan Evergrande. Masih lagi Hong Kong melakukan gerakan di sebelah kiri pintu gol. Mampukah hantaran lintan dilakukan, namun timing yang tepat, sliding yang dilakukan oleh yang baik bagi memudahkan perjalanan serangan-serangan mereka. Kembali kepada Hong Kong. Sean membuka larian. Tekanan diberikan di situ. Cuba diberi saingan. Hantaran lintang menjadi dilakukan. Apakah mampu melakukan sesuatu di situ, namun tidak berjaya. Dapat dikeluarkan oleh pertahanan Evergrande. Bila agak lambat rakan-rakannya memberi sokongan. Hantaran ke dalam Chris, namun berjaya dikeluarkan dari kawasan penalti. Sentiasa mempunyai keinginan yang tinggi untuk mencari jaringan. Masih lagi Hong Kong. Christine di sebelah kanan. Hantaran ke dalam kawasan penalti. Tidak ada seorang pemain Hong Kong berada di situ. Selamat pintu gol Evergrande. Disep berjaya dilakukan, namun sentuhan pertama yang kurang kemas. Hong Ji saja lagi dikabarkan whistle akan ditamatkan, dan ketika ini kedudukan bagi grup A, dan itulah dia tamat sudah perlawanan terakhir bagi Evergrande dan Hong Kong dalam kumpulan B, dan sudah tentulah advantage kepada pasukan Evergrande apabila mereka sah di layak kepusingan seterusnya. Dan bagi Hong Kong pula, ini merupakan kekalahan yang pertama ataupun kedua dilaluinya. Namun kita perlu memberikan pujian kepada kedua-dua pasukan ini yang menunjukkan permainan yang berkualiti yang mereka tampilkan pada pagi ini. 3 untuk Evergrande, 1 Hong Kong. Tamat sudah. Kita akan berehat seketika dan kembali pada perlawanan kedua sebentar saja lagi.